Okey, tanggal 16 September kita akan menyambut Hari Malaysia. Hari bermula, hari bersejarah lah penubuhan satu negara bangsa yang baru 1963. Yang mana 1957 kita sambut kemerdekaan. Sebenarnya Hari Malaysia 16 September 1963 ni ada sejarah yang getir. Sejarah yang sebenarnya lebih berbahaya. Sebab apa? Sebab Merdeka 1957 kita menghadapi musuh yang nak berunding, musuh yang boleh berbincang. Tapi bagi penubuhan Malaysia, Tanah Melayu gabung dengan Sabah Sarawak, waktu tu sangat-sangat getir. Sebab apa? Sebab kita menghadapi musuh yang tak nak berbincang, musuh yang tak nak berunding, musuh yang dengan penuh semangat berkobar-kobar. Dan yang paling penting adalah musuh yang mempunyai semangat irredentism. Irredentism ni adalah satu semangat untuk tuntutan untuk menyebar luaskan wilayah dia mengikut romantism sejarah silam. Satu bangsa, satu negara. Okey, saya bagi contoh irredentism yang berlaku pada Greece. Irrendi Greece ni, diorang nak buat Greater Greece yang lebih luas lah daripada negara Greece sekarang ni, yang pusat dia berada di Konstantinopel. Sebab tu Greece sampai sekarang gaduh lah dengan Turki kan. Okey, apa pula kena mengena irredentism ni dengan penubuhan Hari Malaysia? Sebenarnya waktu penubuhan Hari Malaysia, tiga negara ni sangat-sangat menentang Tunku Abdul Rahman nak tubuhkan Malaysia. Apa tiga negara tu? Okey, yang pertama Filipina. Filipina mendakwa Sabah tu merupakan dalam kawasan Filipin. Yang mana bagi diorang telah Kesultanan Sulu tamat, mereka lah penyambung yang sah bagi memerintah Sulu. Okey, seterusnya adalah Indonesia. Indonesia pun dia pun nak buat Greater Indonesia atau panggil sebagai Indonesia Raya. Indonesia Raya ni dia nak buat negara berdasarkan romantisme Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit kan luas, meliputi Sumatera, dan masuk Tanah Melayu juga, dan masuk banyak lah. Jadi Presiden Soekarno dia nak buat negara dipanggil sebagai Indonesia Raya. Filipina tadi pun nak buat sebagai Filipina Raya. Bila dah tengok Indonesia Raya, Filipina Raya, Brunei pun nak raya juga. Okey, perjuangan ni dimulakan oleh Ahmad Muhammad Azhari. Dia memperjuangkan Brunei ni meliputi Sabah dan Sarawak. Semuanya perlu duduk di bawah apa? Brunei lah. Padahal kalau kita tengok Sultan Brunei dia tak ada masalah pun dengan negara Brunei yang sekarang ni. Tapi Ahmad Muhammad Azhari ni dia pula yang lebih. Perjuangan Brunei ni tak lama lah. Lepas pemberontakan yang dipatahkan, maka berakhirlah perjuangan Brunei. Sabah Sarawak boleh jadi tapak peperangan yang ngeri, yang mana berlaku di perang serantau di Syria antara Turki, Iran, Israel, Saudi. Jadi perang-perang proksi yang berlaku di Syria, kita tengok Syria sekarang teruk, boleh jadi berlaku dekat Sabah Sarawak. Sebab apa? Sebab semua negara ni claim Sabah Sarawak adalah milik mereka. Tapi Alhamdulillah tak berlaku peperangan yang ngeri. Apa yang berlaku? Pada 16 September 1963, Sabah dan Sarawak termasuk dalam Tanah Melayu. Inilah kebijakan yang kita tengok Tunku Abdul Rahman untuk memasukkan Sabah dan Sarawak berserta Tanah Melayu dan menubuhkan negara Malaysia. Sebenarnya penubuhan Malaysia ni nak dibuat pada 31 Ogos 1963. Tapi sebabkan Filipina dan Indonesia tak bersetuju time tu, kita terpaksalah tunggu keputusan PBB. Okey, PBB luluskan ke tak penubuhan Malaysia yang memasukkan Tanah Melayu dan Sabah Sarawak. Okey, kemudian PBB pun luluskan. Lepas tertubuhnya Malaysia pada tahun 1963 tu, time tu lah Presiden Soekarno sangat-sangat marah. Okey, lepas tu Soekarno meneruskan konfrontasi yang dah bermula daripada Januari 1963, diteruskan lagi konfrontasi kepada Tanah Melayu ataupun Malaysia. Tu yang wujudnya Ganyang Malaysia tu. Konfrontasi tu kan Soekarno kata kita ni boneka Inggeris begitu. Tapi sebenarnya benda tu nak menutupi. Soekarno ni marah sebab Tunku Abdul Rahman time tu macam sailang cita-cita Soekarno untuk mendirikan Indonesia Raya. Penubuhan Malaysia ni paling kita perlu ingat lah. Sebab waktu konfrontasi ke atas Malaysia tu, Indonesia melancarkan serangan di Sabah, di Tawau, kemudian di Sarawak. Kemudian lepas serangan di Sarawak dan Sabah dapat dipatahkan, kemudian dia beralih pula ke Johor. Tapi Alhamdulillah time tu regimen askar Melayu dapat mematahkan semua serangan. Lagu Prajurit Tanah Air yang Inilah Barisan Kita, lagu tu sebenarnya dicipta waktu berlakunya konfrontasi terhadap Malaysia. Sebab itulah ada lirik andai kata kami gugur semua. Maknanya nak menggambarkan situasi yang sangat getir ketika itu. Regimen askar Melayu, bangsa-bangsa lain juga bersatu hati. Di Sarawak ada Iban semua. Betapa getirnya ketika itu mempertahankan kedaulatan Malaysia. Dan saya cakap pasal topik ni bukanlah sebab saya nak gaya Indonesia dan Malaysia bergaduh. Indonesia mungkin ada fakta dia. Apa pula Soekarno tak buat macam tu pun, Bung Karno tak buat macam tu pun. Mungkin diorang ada hujah mereka dan kita pun ada hujah kita. Cuma saya nak kita kenal sejarah, kita tahu tarikh-tarikh besar negara kita ni apa yang berlaku, dan kita sama-sama hargai. Okey.